عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sahabat-sahabat yang hadir pada waktu ni, Intan Suraya, Muizzuddin, The Angry Old Kid, Jana Jane, Intan Zuraini, Nadia Nazaruddin, Kurt Kurik dan Fatimah Yasin, serta sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Ahlan wa sahlan ke majlis ilmu kita pada pagi ni. Pada pagi ni saya nak kembali membaca ayat ke-7 ke-8 dari surah Al-Isra', iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira asa rabbukum ay yarhamakum wa in 'udtum 'udna waja'alna jahannama lil kafirin hasira. Sadaqallahul azim. Jika kamu buat baik, berarti kamu buat baik untuk diri kamu sendiri, dan jika kamu buat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang hukuman yang dan bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh kamu masukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa sahaja mereka kuasai. Mudah-mudahan Rabbmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, nescaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, saya telah jelaskan kepada tuan-tuan dalam kuliah yang lalu bahawa maksud kemurkaan yang berlaku kepada mereka, iaitu hukuman yang berlaku kepada mereka ini adalah sebanyak 2 kali. Ia merujuk kepada peristiwa yang menimpa umat Yahudi Bani Israel selepas daripada kedatangan Islam ke Madinah. Jadi golongan Yahudi, seperti yang telah kita pelajari, mereka berada di Madinah kerana menanti-nanti kemunculan Nabi akhir zaman. Tetapi bila keluarnya Nabi akhir zaman ini dari kalangan orang Arab, maka mereka pun menentang Nabi SAW. Jadi apabila Islam telah bertapak di sana, mereka terpaksa membuat perjanjian dengan Nabi kerana mereka merupakan bangsa yang menumpang di Madinah. Sebenarnya tanah Arab itu namanya pun memang milik orang Arab. Maka pendatang-pendatang kenalah sedar bahawa mereka datang ke satu tempat untuk menumpang dan tertakluklah kepada perundangan yang ada di negara tersebut. Tetapi oleh kerana orang Yahudi ni bangsa yang licik dan suka mengambil kesempatan, jadi mereka telah pun bertindak menzalimi diri mereka sendiri. Kita telah pun melihat bagaimana penghalauan ataupun pengusiran yang pertama oleh Rasulullah SAW kepada Yahudi ini berlaku bila mereka dihalau keluar dari Madinah, namanya kabilah Yahudi Bani Kainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraizah di Khaybar. Khaybar yang pada asalnya penduduk Yahudi di situ tidak terlibat pun menentang Nabi SAW. Tetapi bila ijla' Bani Nadir berlaku, mereka singgah di perkampungan saudara mara mereka di kalangan orang Yahudi itu, mulalah mereka membisikkan dan mengajak untuk menentang Islam, menentang Nabi SAW. Akhirnya penduduk Khaybar yang terkenal sebagai usahawan pertanian itu memiliki banyak kota-kota dan benteng. Akhirnya mereka pun terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Yahudi Bani Nadir. Mereka ni tribes, tuan-tuan, macam kita lihat bangsa Cina sebagai contohnya di Malaysia. Mereka mempunyai akar yang beza-beza, kekeluargaan yang beza-beza. Begitu juga orang India. Tapi oleh kerana kebangsaan itu sama, maka mereka telah pun menentang Nabi, dan akibatnya Nabi telah menerima pandangan daripada Sa'ad bin Mu'az pada masa itu, iaitulah untuk menghapuskan golongan lelaki di kalangan mereka kerana pengkhianatan mereka buat itu amat dahsyat, iaitu mereka bersekongkol dengan golongan Arab yang ada di Mekah untuk melawan Nabi SAW, dan berlakulah peperangan Ahzab yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi ini sedikit entetan. Kata Al-Imam Muhammad Tawri Sya'rawi, kalau kamu perhatikan, Allah menyatakan ada 2 kali hukuman yang kena kepada Bani Israel, yang mana kita baca dalam ayat yang keempat lalu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadayna ila bani israila fil kitabi la tusiluna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami telah pun tetapkan terhadap Bani Israel dalam Alkitab, pastinya kamu akan buat kerosakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali.
Kalaulah dikatakan apa yang berlaku ini berkaitan dengan sebelum Islam, kata Muhammad Muntawalli Sya'rawi, itu kurang tepat. Walaupun pandangan ini merupakan pandangan majoriti para ulama tafsir yang terkemuka, tapi Imam Muntawalli Sya'rawi dan Dr. Atiq Nabulisi berpendapat bahawa kisah ini adalah berkaitan dengan umat Yahudi selepas kebangkitan Islam. Ia tidak kena-mengena dengan sebelum Islam. Kenapa? Salah satu sebabnya kita telah lihat dari sudut bahasa, idza itu bererti satu zaraf bersifat istiqbal untuk benda yang akan datang. Yang kedua, Allah sebut dua kali hukuman tersebut dilakukan oleh Allah kerana perbuatan zalim mereka terhadap diri mereka sendiri. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kejahatan dilakukan oleh Bani Israel ini bukan dua kali, berpuluh-puluh kali tuan-tuan dimuliakan Allah. Kan ketika Nabi Musa membawa mereka keluar dari Mesir menyeberangi Laut Merah itu sehingga mereka sampai di semenanjung Sinai, maka mereka ij'alu lana alihatan kama lahum aliha. Mereka telah menyembah patung berhala yang dibuat daripada patung lembu emas, ijlan jasdan lahu khuwar. Itu antara jenayah mereka. Kemudian mereka membunuh nabi-nabi Allah yang ramai. Kemudian kalau kita baca dalam kisah Yahudi ini tuan-tuan, dalam Bidayah wa Nihayah sebagai contohnya oleh Al-Imam Ibn Kathir, menceritakan bahawa kejahatan Yahudi ini luar biasa sekali. Iaitulah sebagai contohnya tuan-tuan mulia Allah sekalian, puak Yahudi ini ketika sebagai contohnya, kalau kita baca dalam sejarah mereka, berbagai-bagai perbuatan mereka lakukan. Antaranya saya baca untuk tuan-tuan sikit daripada kisah-kisah yang dikemukakan itu. Sejarah membuktikan bahawa masyarakat Bani Israel yang tinggal selepas cucu Nabi Sulaiman, mereka telah pun menyimpang jauh daripada ajaran kitab suci. Sebahagian mereka menyembah dewa, bintang-bintang, bahkan mereka juga mempersembahkan anak kandung mereka sebagai sajian, hidangan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan tempat peribadatan mereka itu mereka menamakan sebagai Kedeshos. Kalau eja dalam bahasa Melayu, Kedeshoth. Macam mana nak sebut ni tuan-tuan? Ya, ini merupakan tempat wanita-wanita Yahudi bekerja, mempersembahkan dirinya sebagai prostitute. Dan kalau mereka telah pun melakukan perbuatan haram dengan mungkin pemimpin-pemimpin agama, maka mereka layak masuk ke tempat yang dinamakan sebagai rumah ibadah mereka itu. Ada juga dipanggil Kedeshim tuan-tuan. Kedeshim bahasa Yahudi, bahasa Suryaniah, ya, iaitulah golongan gigolo pula, pelacur lelaki. Untuk maksud itu disediakan satu bilik khas yang mana mereka telah pun melacurkan diri, melakukan perbuatan haram itu. Maafkan saya tuan-tuan, saya tak apa reti nak guna bahasa Melayu yang tepat. Maka dengan sebab perbuatan syahwat mereka yang dipenuhi itu, mereka layaklah untuk duduk dalam rumah-rumah ibadah. Ini kebejatan, penyimpangan yang berlaku sewaktu kaum Yahudi berjaya bertapak di Baitul Maqdis. Nak menceritakan, kata Dr. Syekh Muntawalli Sya'rawi, kalaulah ayat ini merujuk kepada dua kali kejahatan ataupun penyimpangan dilakukan oleh golongan Yahudi, itu kurang tepat, kerana ada berpuluh-puluh kalau dihitung kejahatan-kejahatan mereka. Maka itulah sebabnya beliau mentarjihkan pendapat yang berkata bahawa maksud dua kali ujian, dua kali musibah yang menimpa mereka, datangnya hamba-hamba Allah untuk menghancurkan mereka, itu merujuk kepada orang-orang Islam yang telah pun mengalahkan mereka. Masih banyak penderhakaan golongan Yahudi ni kalau kita baca tuan-tuan. Bahkan apalagi mereka telah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman tentang janji Tuhan untuk melanjutkan anugerah, mempertahankan kerajaan mereka selama anak-anak Sulaiman hidup di hadapan mereka di Baitul Maqdis itu, tetapi berbagai-bagai perbuatan mereka lakukan. Jadi sejarah juga mencatatkan bahawa Bani Israel telah mengalami banyak penyiksaan kerana pendurhakaan mereka. Jadi kalau kita lihat, antara yang berlaku adalah serangan dari kerajaan Babil terhadap mereka. Kemudian ini dari Parsi. Kemudian serangan kerajaan Nabukadnezar, macam mana sebut, Nabutakhsar. Jadi ini kalau ejaan bahasa Arab, nun ba ta Nabuktasar, ta sad ra Nabuktasar. Jadi inilah di antara musibah yang berlaku kepada mereka, di mana kerajaan Nabukadnezar ini telah pun menghancurkan haikal Sulaiman dan memperhambakan sekalian orang Yahudi, bahkan membakar kitab-kitab suci mereka, yang tinggal hanya bahan-bahan yang telah terbakar.
Jadi kemudian datang orang Yahudi untuk menyalin semula daripada ingatan-ingatan mereka, amat beza daripada Quran yang Allah SWT telah janjikan. Nanti kita akan baca ayat selepas ni, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami turunkan Quran, kami berjanji untuk menjaganya. Jadi kemudian orang Yahudi pun sedar daripada perbuatan jahat mereka. Mereka bertaubat. Ini berlaku sekitar tahun 40 ketika dikuasai oleh kerajaan baru namanya kerajaan Parsi. Kekuatan kerajaan baru di bawah pimpinan Koresi menyerang kerajaan Babel dan melemahkannya, kemudian berhasil ditakluki oleh Darius pada tahun 538 sebelum hijrah, sebelum Masihi. Jadi ini antara peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini antara bukti bahawa ayat ini bukannya berlaku menceritakan satu yang berlaku sebelum Islam, kata Muhammad Muntawari Sya'rawi dan juga Ratib Nabulisi, kerana peristiwa yang berlaku sebelum Islam, kejahatan mereka terlalu banyak. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ayat ini adalah azab yang dikenakan oleh Allah kepada kaum Yahudi selepas Islam, bagaimana Nabi menghalau mereka keluar dari sepanjang tanah Arab, dan akan berlaku pembantaian ataupun pengusiran ataupun pembunuhan beramai-ramai yang kedua dari dalam Islam sebelum berlakunya kiamat, seperti yang kita baca dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Allah menjanjikan untuk kaum Yahudi ini dan juga umat Islam, kalau mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, mereka kembali kepada Islam, mereka kembali ke pangkal jalan, mereka kembali kepada ajaran Nabi-Nabi yang telah diutuskan, sama ada Nabi Musa terdahulu pun menjurus kepada Islam sebenarnya. Bila mereka baca Taurat dengan sebenar-benarnya, walaupun Taurat itu banyak pemindaan telah dilakukan, mereka tetap akan menemui ruh Islam dalamnya, dan mereka patut kembali kepada Islam. Jadi di sini Allah maksudkan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tatbira. Jadi Allah menjanjikan untuk golongan ini supaya mereka mengamalkan Islam, kembali kepada Islam. Kita tahu pada zaman Nabi SAW pun ada beberapa orang Yahudi yang masuk Islam, antaranya Husain bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau ni merupakan seorang pemimpin tinggi agama Yahudi pada masa itu. Bila melihat saja Nabi sampai ke Madinah, Nabi mengucapkan kata-kata yang penuh hikmah, motivasi untuk orang baik. Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa salu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Nabi bersabda, sampaikan salam, bagi makan kepada orang, jalinlah silaturahim dengan semua orang yang punya kaitan darah daging. Dan yang terakhir sekali, bangunlah sembahyang malam, nanti kamu akan masuk syurga Tuhan kamu dengan penuh keselamatan. Sebaik saja Husain bin Salam mendengar kata-kata ini, terus dia mengucapkan syahadah, dan dia bertanya kepada Nabi soalan yang pernah saya cerita pada tuan-tuan. Apakah makanan yang mula-mula dimakan oleh orang masuk syurga? Bagaimanakah rupa seseorang anak itu, sama ada mengikuti wajah ayahnya ataupun dipengaruhi oleh sifat ibunya, wajah ibunya? Dan apakah api ataupun asap yang besar yang keluar di akhir zaman nanti yang akan menghambat manusia daripada sebelah timur? Soalan ini dijawab oleh Nabi SAW. Saya telah bincangkan soalan ini dalam kuliah yang terdahulu, tuan-tuan boleh lihat. Jadi Husain bin Salam ini akhirnya masuk Islam, dan Nabi menukar namanya menjadi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguhnya orang Yahudi ini bangsa yang penipu, bangsa yang suka ambil kesempatan. Maka Nabi SAW pun berada bersama dengan sekumpulan orang Yahudi. Abdullah bin Salam bersembunyi, dan Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, cuba tanya kepada Yahudi bagaimana kedudukan saya di sisi mereka. Maka Nabi bertanya kepada puak Yahudi itu, apa pandangan kamu terhadap Husain bin Salam? Ketika itu dia sudah masuk Islam. Maka puak Yahudi itu pun serentak menjawab, dia orang terbaik kalangan kami, huwa sayyiduna wa ibnu sayyidina khairuna wa ibnu khairina. Dia adalah seorang yang terbaik di kalangan kami, bapaknya pun orang baik. Dia orang paling saleh di kalangan kami, bapaknya pun orang saleh. Dia orang bijak di kalangan kami, bapaknya pun orang bijak. Begitulah maksud kata-kata orang Yahudi menggambarkan kepribadian Husain bin Salam. Lalu Nabi berkata kepada mereka, apa pandangan kamu semua kalau dia masuk Islam? Maka golongan Yahudi menjawab bersungguh-sungguh, tak mungkin wahai Muhammad. Mana mungkin wahai Muhammad, wahai Abul Qasim. Mereka panggil Nabi Abul Qasim. Yahudi ni dia nak panggil Muhammad macam keterlaluan, tidak menghormati. Nak panggil Rasulullah itu tanda keimanan, mereka tak beriman dengan Rasulullah. Akhirnya mereka panggil panggilan pertengahan, namanya Abul Qasim, kerana Nabi punya anak lelaki yang telah wafat dahulu di Mekah, namanya Al-Qasim. Maka gelaran Nabi ni orang Yahudi panggil Abul Qasim, bapa kepada Qasim, Abu Al-Qasim.
Mereka berkata, tak mungkin wahai Abul Qasim. Tiba-tiba Nabi pun panggil Abdullah bin Salam keluar dari tempat persembunyiannya di situ untuk mengucapkan syahadah di hadapan khalayak Yahudi yang tadi menafikan keislamannya. Tak mungkin, kata mereka. Sebaik saja Abdullah bin Salam muncul, dia berkata, wahai sekalian Yahudi, aku masuk Islam, marilah tinggalkan agama Yahudi. Ia sudah dinasahkan dengan kedatangan Islam. Aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna hadha Rasulullah. Aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dan ini, lelaki ini adalah utusan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta-merta Yahudi yang ada di situ, tuan-tuan, bertukar paradigmanya, bertukar kata-katanya. Wallahi anta syaruna la syaruna wa ibnu syarina sayyuna wa ibnu sayyina. Wahai Ibn Salam, nama Abdullah bin Salam ni asalnya Husain bin Salam. Husain, Nabi tukar menjadi Abdullah bin Salam. Maka mereka berkata serentak, demi Allah, inilah orang paling pembohong di kalangan kami. Bapaknya pun pembohong. Dia ni pendusta, bapaknya pendusta. Dia orang paling jahat di kalangan kami, bapaknya pun jahat. Maka Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, lihat, kaum mubuhut, mereka ni merupakan kaum yang penuh dengan kepalsuan, penipuan, penganiayaan, kezaliman, mengambil kesempatan terhadap orang lain. Husain bin Salam ni, tuan-tuan, yang Nabi tukar namanya menjadi Abdullah bin Salam, menjadi sebaik-baik manusia, walaupun punya kedudukan, punya kebangsawanan, pangkat dalam keluarga Yahudi, orang ternama, orang hebat, tapi Abdullah bin Salam ni tawaduk, tuan-tuan. Disebut dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Abdullah bin Salam ni sering dilihat mengangkat kayu api di pasar Madinah, bawa pulang ke rumah untuk panas ke rumahnya, walaupun dia layak suruh pembantu-pembantunya. Maka dikata kepadanya, wahai pakcik Abdullah bin Salam, umur ni panjang, tuan ni Abdullah bin Salam ini, wahai Abdullah bin Salam, wahai sahabat Rasulullah, kan kebaik kalau suruh orang lain angkat? Maka Abdullah bin Salam menjawab, aku dengar Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu habbatin min kibrin. Aku mendengar Rasulullah SAW sabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah pun perasaan takabur. Maka aku nak remove, aku nak buang rasa takabur. Aku buat kerja ini bagi mendidik diriku untuk tawaduk. Abdullah bin Salam ni, tuan-tuan, disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga, masih hidupnya lagi. Kenapa ya? Kerana satu hari Abdullah bin Salam ni bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat dia disuruh oleh seseorang berjalan di satu jalan yang lurus. Di kiri kanannya kawasan yang menghijau, yang indah sekali. Sampai di penghujung jalan itu, maka dia disuruh untuk menaiki satu tiang yang tinggi. Maka Abdullah bin Salam pun disuruh panjat dan dibantu oleh orang itu untuk naik ke tempat yang tinggi itu. Dan akhirnya di tempat yang tinggi itu dia bergayut pada satu rantai yang kuat. Dan keesokan harinya dia bangun, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau orang menyangkakan kita boleh takwil mimpi, tuan-tuan, kita takwillah mimpi dengan cara yang baik-baik. Jangan takwil mimpi dalam bentuk yang buruk. Takwillah mimpi, gambarkan apa saja yang orang tanya itu, sebutlah kebaikan. Elakkan dia sebut keburukan. Kerana mimpi ni ibarat burung. Kalau ia turun di satu tempat, maka ia akan tetap kat situ. Maka bila orang tanya kepada kita, sekalipun mimpi menakutkan, gambarkan kepadanya benda yang baik-baik. Dan sebenarnya mimpi yang buruk ni yang cerita dengan orang lah, itu adabnya. Kalau kita mimpi yang buruk, kita madailah untuk buat ludahan isyarat ke kiri kita, macam tu. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, atau baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim dulu, kemudian ludah, kemudian bangkit dan ambil wuduk, kalau boleh sembahyang lagi baik. Dan jangan ceritakan mimpi itu kepada sesiapa pun, kerana ia tidak akan mudaratkan kita. Tapi kalau orang di luar sana tidak mengerti, tidak faham, dia tanya kepada kita soalan tentang mimpi, kita takwilkan yang sebaik mungkin, walaupun mimpi itu nampak buruk. Malam tadi saya mimpi tengok kepala saya putus, contohnya. Jawab kepadanya, moga-moga hidup kamu ni penuh dengan beban, agaknya beban hutang, susah hati, nanti Allah akan hilangkan. Macam tu, tuan-tuan, adab dia ketika mentafsirkan mimpi. Cuba cerita yang baik-baik. Maka Abdullah bin Salam ini akhirnya berkata kepada Rasulullah, malam tadi saya mimpi Rasulullah, saya jalan lurus, disuruh orang untuk naik di satu tiang, naik dengan tinggi tiang itu. Maka kemudian orang itu membantu saya sampai ke atas tu, rupanya ada kalung, ada rantai. Saya pegang pada rantai itu, tak jatuh wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab kepada Abdullah bin Salam, ketahuilah olehmu, jalan yang kau lalui itulah Islam, lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tiang yang kau pegang itu adalah akidah yang kau naik itu, dan rantai yang kau pegang itu adalah al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Itulah al-urwatul wuthqa, iaitu satu pegangan Islam, dan kau akan mati sebagai seorang mukmin dan kau akan masuk syurga wahai Abdullah bin Salam.
Maka Rasulullah SAW ni seorang pendeta Yahudi yang terkemuka yang menanti kedatangan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya. Tetapi kebanyakan daripada puak Yahudi ini seperti yang digambarkan oleh ayat Allah untuk kita baca daripada surah Al-Isra, dan ini sebabnya mengapa surah Al-Isra ini dibaca oleh Rasulullah setiap hari adalah kerana ia memberitahu kepada kita kekuatan-kekuatan, kehebatan-kehebatan. Ya, sebab disebut oleh Al-Imam Suyuti dalam tafsir Durrul Mansur bahawa surah Al-Isra ini menceritakan kepada kita da'ukum wa dawa'ukum. Ia menceritakan da'ukum. Da'ukum makna penyakit kamu. Wa dawa'ukum, dan prescription untuk mengatasi penyakit-penyakit kamu. Da'un wa dawa'un. Ia menceritakan tentang masalah kamu, menceritakan penyakit kamu, dan menceritakan jalan keluar daripada masalah-masalah yang kamu lalui. Baik tuan-tuan, rahmat Allah SWT ni akan diberikan bila ayat ke-8 Allah menyatakan asa rabbukum ayarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Kalau kamu moga-moga Tuhan merahmati kamu, kalau kamu kembali, kami kembali, maka kami jadikan neraka itu untuk orang-orang kafir sebagai tempat untuk mereka lepak, tempat untuk mereka tidur. Bahasa Arab kata hasir. Hasir ni maknanya tikar, tuan-tuan ni. Kalau sebut tikar, kata Imam Al-Asfahani, tikar berarti apa? Tikar itu, katalah kita kat kampung nak buat dodol. Nak raya kan, buat dodol. Macam mana? Cuba bayangkan. Kami orang Melaka, tuan-tuan. Bentang, kapet, tikar, duduk sama atas tu. Mengelakkan kita daripada kekotoran duduk atas tanah. Sebagai contohnya, melekat debu-debu duduk atas tikar. Biasanya tikar mengkuang lah. Jadi gambaran bagi orang yang masuk neraka ini, mereka mengalami kepenatan yang amat sangat. Ibarat orang tu kacau dodol, tak larat nak berdiri dah, tuan-tuan. Terpaksa duduk. Duduk itu pun bukan bersih sangat, tapi tempat yang sangat zuhud dan sederhana. Maka orang kafir ini, keadaan mereka di neraka, mereka akan duduk dalam tempat yang sangat sederhana, yang sangat dahsyat, ibarat penjara, tak ada tempat nak keluar. Umpama tikar yang digambarkan tadi yang hanya dapat mengelakkan kita daripada kekotoran, dapat hilangkan lelah kita sikit, taklah penat itu hilang macam kita tidur di atas tilam yang empuk ataupun kerusi sofa yang mahal. Boleh tuan-tuan faham? Ya Allah, hebatnya korang. Saya tak mampu lah tuan-tuan nak cerita kepada tuan-tuan mendalam lebih daripada ini, kerana ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab dia punya tazawuk. Tazawuk ni makna kelazatan tersendiri bila kita baca, akibat daripada kefahaman. Akibat tu maknanya kerana kesan daripada kita memahami bahasa itu, interaksi, koordinasi yang berlaku, pemilihan perkataan itu adalah perkataan yang sangat indah yang dipilih oleh Allah, dan bukan main-main, bukan kebetulan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mungkin perkataan-perkataan yang saya guna ni tak tepat, ya, kerana saya bukanlah ahli bahasa, saya bukanlah orang sastra, saya bukanlah orang yang bijak dari sudut penggunaan bahasa, tapi saya cuba untuk sampaikan apa yang saya mampu dalam lingkungan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah ini hanya akan hadir apabila umat Islam kembali berkasih sayang. Kerana itu antara pesan Nabi ketika mula-mula sampai ke Madinah, Nabi bersabda pada para sahabat, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قالوا أفشوا السلام فيما بينكم. Dalam hadis sahih ni Nabi bersabda, kamu tidak akan beriman sampai kamu berkasih sayang. Kamu tidak akan masuk syurga sampai kamu beriman. Kamu tidak boleh beriman sehinggalah kamu berkasih sayang sesama kamu. Mahu tak kamu kalau aku anjurkan kepada kamu perkara-perkara yang kamu lakukan akan kamu berkasih sayang satu sama lain? Nak tak kalau aku tunjuk kepada kamu perkara-perkara ini kamu lakukan, kamu akan berkasih sayang satu sama lain? Maka di antara sebab kasih sayang itu, kata Nabi SAW, adalah memberikan salam, beri salam kepada semua orang yang kita kenal ataupun kita tak kenal. Bahkan para ulama telah memfatwakan, contohnya Syekh Mustafa Zarqa, dan saya percaya fatwa ini dipakai di banyak negeri dalam Malaysia seperti Sarawak, Sabah, yang challengersnya bangsa-bangsa di sana kadang-kadang rupanya macam orang Melayu tapi mereka bukan orang Islam. Kebenaran untuk memberi salam kepada orang-orang bukan Islam ini dengan harapan ia menjadi dakwah kepada mereka. Adapun kata-kata Nabi ketika Yahudi yang anti Nabi, yang merupakan golongan dipanggil sebagai kafir harbi itu, kafir yang suka perang dengan Islam itu, dia mengucapkan kepada Nabi Assalamualaikum instead of Assalamualaikum. Assalamualaikum dia alif lam sin alif mim. Assam ni maknanya mati kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya assalam tapi bunyi dia Assalamualaikum. Maka bila mendengar kata-kata ini, Aisyah radhiyallahu anha yang bersama dengan Nabi menjawab, Waalaikumsalam wal la'na
atas kamu, celaka di atas kamu, laknat kepada Allah. Maka Nabi menjawab dengan tenang kepada Aisyah, wa Aisyah radhiyallahu anha, jangan jawab seperti itu, Aisyah ni orang muda. Maka dia kelihatan emosi di atas kata-kata penghinaan kepada Nabi itu. Maka Nabi ajar, janganlah jawab begitu, madailah kita jawab waalaikum, kamu doakan aku mati, sebenarnya engkau yang mati dahulu. Jadi fatwa kata Syekh Mustafa Zarqa, kalau seseorang itu memberi salam kepada kita di kalangan orang bukan Islam, tak ada masalah, jawablah salamnya, mudah-mudahan jadi hidayah untuk mereka. Itu juga kita pun dibenarkan bagi salam kepada kalangan keluarga kita yang bukan Islam, dengan harapan dia jadi hidayah untuk mereka. Kata kebanyakan para ulama pada hari ini, di Sabah Sarawak pun telah difatwakan demikian. Mudah-mudahan dia menjadi satu kalimah kemesraan untuk mengajak mereka. Orang bukan Islam hari ini pun menggunakan perkataan insya-Allah kadang-kadang. Lagi tuan-tuan, pembinaan kasih sayang ini berasaskan kepada al-ithar bil akharin. Kita memberi kelebihan kepada orang-orang keliling kita, kita beri kepada mereka apa yang kita suka. Kalau umpamanya kita suka makan ketika berpuasa, makanan-makanan enak, masak, hantarlah kepada mereka sedikit. Terutamanya jiran-jiran yang punya kekerabatan, kekeluargaan dengan kita. Dahulukan mereka. Pentingkan hubungan dengan mereka. Ya, lagi tuan-tuan, bagi hadiah kepada mereka. Kadang-kadang hadiah ni tak perlu benda-benda yang hebat-hebat. Kita tak mampulah nak bagi hadiah. Macam saya cerita kepada tuan-tuan dulu, Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang pinjam duit untuk bantu orang Islam, yang menjual rumahnya untuk sedekahkan 90,000 dirham yang dia ada kepada orang Islam. Kita tak mampulah tuan-tuan nak sampai ke tahap macam Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang hebat itu. Memanglah kita tak sampai ke iman itu macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang sanggup mensedekahkan semua hartanya untuk Islam. Tapi apa salahnya kalau kita dapati ada buku yang baik, kita beli hadiah pada teman kita, hantar buat surprise kepadanya. Berapa sen harga buku tu tuan-tuan? Ada RM100, ada RM500, tak sampai kan? Beli hadiah kepada orang-orang yang kita kenal, yang boleh bagi manfaat kepadanya. Kalau orang-orang putih, kita pergi ke negara mereka, bila ada kelahiran anak, antara hadiah yang mereka bagilah buku tuan-tuan. Kita bagi baju ni orang pakai tak muat pula, contohnya. Ya, kalau hari kahwin semua orang bagi pinggan mangkuk, penuh pinggan mangkuk rumahnya. Bagilah buku tuan-tuan. Jadi bagilah hadiah yang manfaat untuknya. Bagi tasbih ke, bagi Quran digital ke, bagilah apa-apa yang boleh membina hubungan yang rapat dengan Allah pada orang yang kita hadiahkan. Itu dahulukan. Kerana dalam hadis mengatakan tahadau tahabbu, berilah hadiah, nanti kamu akan sayang satu sama lain. Yang ketiga, yang keempat, ziarah menziarahi. Ziarah ni tak perlu kita susahkan orang, kena masak ayam goreng, ayam panggang, ayam golek, tak. Ziarah ni Nabi SAW suka ziarah Abu Bakar, pak mentuanya itu, sahabat yang mulia itu, selepas asar. Kerana lepas asar ni waktunya singkat, ziarah sekejap, tanya apa khabar, lebih kurang duduk senyum-senyum, ketawa sikit, dah balik. Tak payah nak susahkan orang. Kalau kita ziarah, dilarang ziarah pada 3 waktu kan. Salathu auratin lakum, 3 waktu yang tak digalakkan kita ziarah melainkan orang jemput. Contohnya sebelum subuh, lepas zuhur, biasanya lepas zuhur min ba'di zahira, lepas salat zuhur. Kan lepas zuhur ni biasanya orang penat, orang tidur. Yang ketiga, min ba'di salatil isya, lepas sembahyang isya. Ini waktu orang nak berehat. Tak wajar, tak patut kita pergi ziarah orang melainkan dengan tujuan melawat orang sakit, membantu orang pindah rumah contohnya, ataupun menyampaikan ilmu. Itu saja keharusan-keharusan disebut. Ada dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, bab untuk jadi orang saleh, antaranya waktu-waktu untuk kita ziarah dan tak dibenarkan pergi ke rumah orang. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Yang kelima, kalau kita tengok antara kata Dr. Abdul Halim Mahmud, seorang ulama besar Azhar, Syekhul Azhar, beliau berkata antaranya, hendaklah kita mendoakan untuk seseorang itu, mendoakan untuk dia. Mendoakan berarti kita mendoakan untuk apa-apa kebaikan dunia dan juga akhirat. Kita tahu anaknya lepas SPM, doakan untuk anak itu dapat tempat yang baik, belajar yang baik, contohnya. Doakan orang itu kesusahan dalam hidup, kita tak mampu nak bantu, doakan untuk dia. Seterusnya, kita tutup aib orang Islam. Itu sebab para ulama telah memfatwakan, kalau kita tengok dalam fatwa Azhar, kita tak wajar menceritakan apa-apa yang berkaitan dengan kelemahan umat Islam. Ceritakan rumah mereka kotor, miskin, susah, tak payah tuan-tuan, jangan cerita bab ini. Kalau kita nak bantu, bantu saja diam-diam. Tak payah kita tunjuk-tunjuk pada orang. Kerana ini membimbangkan banyak implikasi negatifnya. Nombor satu sekali, untuk memberitahu seolah macam orang Islam ni tak gerti menguruskan diri. Nombor dua, untuk memburukkan organisasi umat Islam yang tidak menjalankan kerja mereka dengan betul. Nombor tiga, menampakkan kelemahan umat Islam kepada orang bukan Islam. Dan kalau kita baca tuan-tuan, membantu orang-orang susah ini
disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, antara tanda orang itu patut dibantu ialah memang semua orang, 3 orang melihatnya, tiga-tiga kata memang perlu dibantu. Bahawa bantuan yang diberikan kepadanya tak cukup. Maknanya kat situ, kalau kita pergi dalam struktur sesebuah tempat, mereka ada pihak berkuasa kampung, hormatilah mereka. Mereka ada pihak masjid, tanyalah mereka. Kerana ada sebahagian daripada kes-kes meminta bantuan ni tuan-tuan, kadang-kadang orang itu memang tidak mahu berubah. Banyak agensi yang bantu, pusat zakat bantu, lembaga kebajikan masyarakat bantu, masjid bantu, tapi mereka tak mahu berubah, nak kekal dengan sikap seperti itu. Kadang-kadang rumah punya pun telah dibuatkan oleh pihak berkuasa, tapi dia tak mahu pindah kerana bagi dia tak comfortable nak duduk kat situ. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita dalam Islam ada panduannya, ada caranya. Jadi tidak wajar untuk kita membocorkan rahsia keadaan umat Islam kerana buatan itu haram, kata para ulama. Kata para ulama Azhar dalam fatwa yang dikeluarkan. Tak boleh tunjuk pada orang rumah orang tu miskin, anaknya sakit. Tak boleh, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini adab-adab antara perkara yang boleh menguatkan, mengutuhkan semangat orang Islam. Lagi dalam Islam diajar kita untuk menutup aib orang-orang Islam. Idza balagaka akhika syai'un takrahuhu faltamis lahu al-azar. Kalau kamu tahu ada satu kelemahan berlaku pada orang Islam, janganlah kamu sebarkan. Cubalah kamu rawat, cubalah kamu atasi. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan memberi kekuatan kepada umat Islam. Kerana Allah menyebut isu kekuatan umat Islam untuk kita faham, dan Nabi mengulas panjang dalam perkara-perkara semikian. Nak ceritakan kelebihan para sahabat, tuan-tuan, dalam kitab Hayatus Sahabah sebagai contohnya, bagaimana keprihatinan seseorang mereka bila Nabi beritahu di kalangan umat Islam ni ada yang datang miskin, susah hidupnya, siapa nak bantu, jadikan dia sebagai tamu pada malam ini. Maka sahabat-sahabat Nabi yang mengambil tanggungjawab itu bawa pulang ke rumah, kat rumah pun tak ada makanan nak bagi, dia sendiri pun tak cukup. Tapi oleh kerana mereka mengamalkan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah itu, dia beritahu pada isterinya, sahabat yang mulia ni, nanti kalau dah hidangkan makanan, matikan lampu tu, biar abang bawa repair lampu tu, supaya tetamu kita yang Rasulullah hantar ni dapat makan. Kita tak makan pun tak mengapalah, anak kita kelaparan pun tak apalah, insyaAllah nanti Allah keluarkan kita dari kesusahan ni. Bila datang tetamu tersebut, maka mereka pun buat drama, padamkan lampu, kan dia buat sibuk menyalakan lampu sehingga tamu itu makan. Akhirnya bila sembahyang subuh keesokan hari, Nabi SAW telah bersabda pada sahabat ini, laqad dhahikallahu min sani'ikuma, Allah ketawa melihat apa yang kamu lakukan malam tadi, kerana kamu sanggup tidak makan, buat rosakkan lampu, buat betulkan lampu yang rosak, hanya semata-mata untuk beri makan kepada orang itu. Allah tahu, walaupun orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Inilah keprihatinan para sahabat, sifat al-isar bil akharin itu, iaitu mengutamakan orang Islam lain lebih daripada diri sendiri, walaupun mereka punya keperluan. Mereka sendiri punya keperluan pun belum selesai. Dan banyak contoh-contoh untuk kita ambil dan lihat, ambil peduli, prihatin bagaimana cara menguruskan orang-orang susah di kalangan umat Islam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ketika umat Islam kuat, tuan-tuan, saya bacakan beberapa sejarah daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Kathir. Bila umat Islam ni kuat, ada contoh-contoh yang menarik untuk kita inspirasikan diri kita, motivasikan diri kita, tuan-tuan. Yang pertama sekali, surat Sultan Salim Al-Awwal yang memberi amaran kepada Ismail Safawi, seorang Syiah yang merupakan syairan pada masa itu, pada tahun 1920 Hijrah. Ketika umat Islam kuat, tuan-tuan, bila umat Islam ni kuat, kekuatan ketuhanan mereka, kesultanan mereka mampu untuk berikan ketakutan, impak yang menakut-nakutkan kepada musuh-musuh Islam, contohnya orang Syiah. Kerana syairan pada zaman itu lagi, 500 tahun lalu lagi, beliau syairan ini namanya Ismail Safawi, cuba untuk memurtadkan orang-orang Ahlus Sunnah menjadi orang Syiah. Maka Sultan Salim Al-Awwal menghantar surat mengingatkan jangan buat perkara ini kepada umat Islam, dengan suratnya, inna ad-dina 'indallahi al-islam wa may yabtaghi al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka Sultan Salim Al-Awwal, Sultan Turki Uthmani ini hantar surat memberitahu kepada golongan Syiah yang ada di Iran, jangan apa-apakan orang Islam. Kekuatan umat Islam pada hari ini, tuan-tuan, pada zaman itu. Kedua, surat bagaimana surat seorang yang Kristian kepada Harun Ar-Rasyid, namanya Nakfur.
Nakfur ni tuan-tuan menghantar surat kepada Harun al-Rashid. Harun al-Rashid masa tu merupakan pemimpin tertinggi Islam zaman kekuatan ketuanan umat Islam yang kita baca untuk menggambarkan kehebatan umat Islam pada zaman silam. Bila orang bertanya kepada kita, kau cerita benda-benda macam ni tujuannya apa? Betul ke tak betul Islam kuat dahulu? Tuan-tuan, Syekh Jamaluddin Qasimi ketika ditanya orang tentang isu ini, dia berkata bagi tamsilan contoh. Tengok saya miskin ni, saya sederhana. Tapi kenapa saya ada banyak tanah? Keluarga saya ada banyak tanah. Ini contoh tuan-tuan ya. Maka Syekh Jamaluddin Afghani berkata, Jamaluddin Afghani maksud saya, bukan Jamaluddin Qasimi. Syekh Jamaluddin Afghani berkata kepada orang itu, kau percaya tak dulu datuk aku orang kaya, dia dulu ada banyak bas, kemudian hartanya banyak, cuma kami adik-beradik anak beranak tak pandai uruskan itu. Ada yang berjaya, orang macam aku tak berjaya. Kau percaya tak aku cerita? Kalau tak, kau tengok aku tak belajar tinggi, tapi kenapa aku ada tanah, aku ada rumah. Jadi tuan-tuan, ketika orang memperlekehkan Islam, kita bercerita tentang apa-apa yang pernah dicapai oleh umat Islam yang terdahulu. Yaquluna fil Islami zulman bi annahu yasuddu zawihi an tariqit taqaddumi. Walau kana dha haqqan fa kaifa taqaddaman awailuhu fi asrihi al-muzdahiri. Kata penyair, kalau mereka menafikan kekuatan Islam, tapi sejarah banyak bukti menunjukkan kehebatan umat Islam, iaitu contohnya Raja Nakfur ini, Raja Rom, bila maknya mati, maknya jadi pemimpin macam queen di negara Rom pada masa itu, yang mana maknya kalah dalam perangan dengan Harun al-Rashid, maka negara mereka pun jatuh. Kemudian mereka bersetuju untuk bayar jizyah kepada umat Islam. Mereka bukan kalah, mereka bersetuju untuk bayar jizyah kerana sebahagian besar wilayahnya sudah jatuh. Maka bila maknya mati, puteranya pun naik. Nakfur ini berkata kepada Harun al-Rashid, wahai pemimpin orang Arab, semuanya yang bagi kepada kamu jizyah, Ufti dahulu merupakan seorang perempuan yang, perempuan yang bodoh, begitulah bahasa digunakan. Mak dia sendiri maksudnya. Sekarang yang memimpin negara Rom adalah orang yang kuat macam aku. Aku nak engkau pulangkan semua yang mak aku telah bagi kepada aku dengan jizyah, cukai-cukai terdahulu. Dan aku tidak akan memberi lagi kepada kamu apa-apa. Kalau kamu nak, kita perang. Harun Rashid punya marahnya tuan-tuan ketika membaca surat itu. Semua yang ada dalam tempatnya itu disuruh keluar. Marah sangat dia. Yang tinggal hanya sekretari kanannya. Harun Rashid menebalikkan surat Nakfur itu tuan-tuan dan tulis di belakangnya. Jawapan apa tuan-tuan disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Tengok ya surat ini. Mengatakan kepada Nakfur, min Harun al-Rashid Amir Mu'minin. Ini surat daripada Harun al-Rashid kepada min Harun al-Rashid Amir Mu'minin ila Nakfur kalbur Rum. Qad qara'tu kitabaka ya ibn al-kafirah wa jawab ma tarahu duna ma tasma'uhu wassalam. Ini surat daripada Amirul Mukminin Harun al-Rashid kepada Nakfur, anjing Rom. Jawapannya bukan apa yang kau akan dengar wahai anjing, yang kau akan, jawapannya lah apa yang kau akan lihat. Harun al-Rashid memimpin sekali tentera tuan-tuan di bawah pimpinannya pada tahun 188 Hijrah, 804 Masihi. Ya, lebih kurang 700 tahun 804 Masihi, sekarang dah 1200 tahun yang lalu. Maka Sayyidina Harun al-Rashid adalah keturunan Ibnu Abbas, beliau seorang alim. Dia katakan kitab Bidayah wa Nihayah, Harun al-Rashid ini semayang satu hari 100 rakaat. Selain daripada salat sunat dan salat fardu yang mengiringi salat fardu, 100 rakaat tuan-tuan. Dia pemimpin negara yang pernah berkata kepada awan di langit, ya ayyuhatuhas sama'u amtiri haitsu syi'ti fa inna kharajaki sawfa ya'tini. Wahai langit, turunkanlah hujan ke mana saja engkau suka, kerana hasil tentu akan datang ke Baghdad juga. Besarnya empire Rom, empire Harun al-Rashid pada masa itu, empire Islam tuan-tuan, Harun al-Rashid. Maka pada zaman kekuatan ketuanan Islam yang kita baca ni, untuk timbulkan semangat izzah dalam diri kita tuan-tuan, betapa orang Islam kuat, maka Harun al-Rashid menghantar surat, diterbalikkan surat Nakfur itu, belakangnya ini Harun al-Rashid, jawapan kepada permintaan kau ni adalah apa yang kau akan lihat, bukan apa yang kau akan dengar. Harun al-Rashid menghantar tentera pada tahun 188 Hijrah, 1200 tahun yang lalu, lebih 1200 tahun lalu. Dan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam perangan itu Nakfur jatuh sebagai seorang tebusan tuan-tuan. Hebat tak Islam? Hebat. Hasil daripada perkara-perkara yang kita nyatakan tadi. Umat Islam bukan yang umat sibuk dengan benda-benda kontainer, sibuk dengan benda konten. Tambah ilmu, beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam buat satu benda, tak mau minta-minta, tak mau cerita keaiban umat Islam banyak-banyak, Facebookkan sana, Instakan sini, tak mau cerita kelemahan umat Islam, ceritakan kekuatan umat Islam, kehebatan umat Islam.
Ini menyuntik semangat izah dalam diri orang Islam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ada lagi surat. Tuan-tuan tahu tak Mu'tasim kepada Raja Rom? Mu'tasim ni keturunan Harun Rashid. Mu'tasim ketika seorang yang badan tegap, dikatakan kehebatan Mu'tasim ni tuan-tuan, dia punya hebatnya, diikat dirinya di atas tiang yang tinggi, tali itu gantungkan kakinya, badannya ke bawah, dia punya fit badan dia akan ambil pedang, potong tali yang ikat kakinya tergantung seperti itu, kepalanya ke bawah, dia pusing, dia naik terus lompat atas kuda. Mu'tasim ketika memimpin kerajaan Baghdad, dia keturunan Harun Rashid, maka dia mendengar cerita seorang perempuan berniaga tu di Rom, di utara. Perempuan itu berniaga di pasar, tiba-tiba orang Kristian pada masa itu mengikat tudung perempuan itu, pakaiannya, maka dia pun terbuka, maka terlihatlah auratnya. Maka perempuan itu pun mengatakan, dari setengah riwayat mengatakan wa mi'asama, setengah riwayat mengatakan wa mu'tasimah ni bahasa Arab panggil nudbah. Maka perempuan yang telah pun tak nyaya ni memanggil, wahai Mu'tasim, tolonglah ibu kat sini. Seorang lelaki muslim yang ada di situ lantas menghantar surat kepada Mu'tasim di Baghdad, menceritakan apa yang berlaku, memberitahu kepada Mu'tasim ada di Baghdad. Mu'tasim memimpin tentera untuk membuka negara tersebut, yang mana Mutanabi buat satu syair yang indah. Syair menceritakan dunal jiddi wal la'ibi. Satu syair yang sangat indah menceritakan bahawa Mu'tasim telah pergi ke sana, walaupun datang tukang-tukang ramal, ahli tenung, peramal-peramal masa depan, jumpa pujuk Harun Mu'tasim ni supaya jangan pergi kerana Islam akan kalah. Tak, aku tak peduli apa kamu kata, aku peduli pada Allah SWT. Mu'tasim pergi buka negara tersebut, dan lelaki yang menganiaya perempuan di pasar di belah-belah atas di Turki itu tuan-tuan, kini ditangkap dan diserahkan kepada perempuan yang dianiaya itu. Wahai ibu panggil saya, ini saya datang, saya Mu'tasim yang ibu panggil. Ni lelaki yang aniaya ibu tu, ibu boleh buat apa saja kepada dia, nak perhambakan dia pun boleh. Ni lelaki yang biadab ini, kalau tak saya bunuh dia, kata Mu'tasim. Maka wanita yang muda ini berkata, wahai Amirul Mukminin Mu'tasim, ibu tidak ada perasaan apa pun pada dia, memaafkan dia, lepaskan dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, cerita-cerita macam ni kita kena baca tuan-tuan, kehebatan umat Islam zaman lampau, zaman silam. Bukan umat Islam ini minta sedekah, tidur dekat tempat sampah. Tak boleh lah tuan-tuan cerita macam ni. Ketika umat Islam yang berada di Algeria, mereka diserang oleh Perancis, dan semua umat Islam lemah semangat, sejuk, beku tuan-tuan. Maka antara tokoh Islam yang ada di sana bernama Syekh San Haji. Beliau menyampaikan khutbah, menceritakan teruknya umat Islam, kenapa tak sembahyang, kenapa minum arak, kenapa berzina. Tiba-tiba datang seorang menasihati tuan guru, khutbah tuan guru ni very inspiring, satu yang sangat inspirational, penuh dengan inspirasi. Tuan guru, boleh tak tuan guru tukar kontennya? Tukar macam mana? Saya tukar kontennya, sebutkan kebaikan-kebaikan, keberanian umat Islam. Mudah-mudahan ia menjadi satu nasihat dan juga satu motivasi kepada kita. Kita pada hari ini susah tuan guru, kan kita berada dalam kata tekan. Maka tuan guru ni pun tukar khutbahnya, mulai Jumaat ke hadapan itu menceritakan kehebatan orang Algeria zaman dahulu. Mereka merupakan muwahhidun, mereka murabitun, mereka telah mempertahankan hampir-hampir kerajaan Spain itu kembali ke tangan umat Islam dengan kehebatan pemimpin-pemimpin barbar dan orang Arab yang ada di utara Afrika itu untuk mengembalikan Spain. Kuatnya umat Islam berperang, berjihad, semangat mereka. Datuk nenek mereka orang saleh. Bila tuan guru San Haji ini menyampaikan kuliah dalam bentuk begitu, maka umat Islam pun bangkit bersungguh-sungguh tuan-tuan. Mereka optimis balik semula, dan akhirnya mereka berjaya menghalau penjajah Perancis keluar dari bumi mereka. Jadi kita perlu tuan-tuan cerita tentang kemuliaan yang bila sebut, kemuliaan itu berpengkalan dalam hati kita. Kita yang kena jadi orang mulia. Kita tak mau jadi orang minta-minta. Perbuatan memanglah membantu orang ni senang, tapi kalau semua orang kerja dia untuk buat begitu, macam lemah sangat ke umat Islam tuan-tuan. Mana pergi institusi zakat dia? Kan institusi zakat ada, kenapa semua orang nak buat kerja? Kan banyak lagi pintu-pintu kebaikan untuk kita lakukan. Sebahagian daripada kita kadang-kadang macam tak ada idea saja. Banyak cara kebaikan yang boleh kita buat untuk umat ini. Jadi tuan-tuan ni boleh kasihan, kita bimbang. Kata Syekh Muhammad Imara, Dr. Muhammad Imara, banyak sangat perkara-perkara semikian soal melambangkan umat Islam ni pemalas. Umat Islam ni tak kerti nak survive. Banyak sangat. Cukuplah dengan yayasan yang ada, cukuplah dengan pusat zakat yang ada, cukuplah dengan badan-badan berautoriti umat Islam yang ada. Kalau kita nak bantu, kita boleh bantu dengan cara yang lain. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila menceritakan tentang perkara ini, satu teguran ikhlas untuk saudara-saudara Islam,
Seolah-olah macam kalau nak jadi baik kena buat persatuan untuk bantu orang lain. Begitu ke tuan-tuan? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak lagi perkara yang boleh kita buat. Mungkin kita boleh ajar anak orang secara online. Mungkin kita boleh buat apa-apa perkhidmatan, menghantar barang kepada orang dan dapat duit di situ. Dengan syarikat ekonomi, membangunkan ekonomi Islam lebih baik untuk kita berdaya maju ke hadapan. Banyaknya peluang, kreativiti dalam buat kebaikan. Pintu-pintu kebaikan ini terlalu banyak, bukan untuk dibataskan kepada cara tertentu. Dan saya pernah cerita kepada tuan-tuan bahawa indahnya Islam ni, kerana Islam punya pengalaman lebih 1400 tahun direkodkan untuk mengatasi segala macam masalah umat. Dalam satu sistem negara umat Islam macam negara kita, tuan-tuan, kita ada pusat zakat, kita ada agensi kerajaan. Kalau datang seorang kepada seorang usahawan berkata kepada saya, usahawan ni berjaya dalam perniagaannya, Ustaz, saya keluarkan zakat setahun 4 juta, Ustaz. Masya Allah, banyaknya tuan. Alhamdulillah, syukur 4 juta saya keluarkan setahun. Saya bagi zakat. Kemudian orang datang minta bantuan kepada saya lagi. Satu hari penuh meja, Ustaz, seperti ini tingginya. Macam mana, Ustaz, ya? Adakah orang-orang ni dinafikan hak oleh pihak zakat ke? Ataupun orang ni tak reti nak survive ke? Kan banyak peluang-peluang diberikan. Ini pusat-pusat zakat pun bukan setakat beri bantuan, beri training. Kalau orang itu nak berniaga, dia belikan van untuk bawa budak pergi sekolah contohnya. Kalau orang nak berniaga keropok di Kelantan, Terengganu, dia bagi training untuk boleh jadi usahawan keropok. Ramai yang telah berjaya. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, hidup ni tak mau minta-minta, tuan-tuan. Hidup ni nak memberi. Jadilah orang yang beli. Aliyadul uliya khairu minal sufla. Jadi kita menceritakan kehebatan umat Islam yang terdahulu untuk menyuntik diri kita bahawa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bahawa janganlah kamu rasa hina, kamu rasa lemah, kamu umat yang mulia, dengan syarat kamu beriman kepada Allah. Jadi keimanan kepada Allah menyuruh seseorang untuk sabar atas urusan hidup, menyuruh orang untuk berusaha kerana ia adalah ibadah, menyuruh kita untuk membantu dan memperkemaskan apa yang lemah di kalangan umat Islam tanpa mendedah-dedahkannya kepada orang lain. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan, tak payahlah kita sebarkan aib-aib orang ni, masukkan share sana share sini, tak perlulah tuan-tuan. Memadailah dengan pusat zakat ada tanggungjawab ini mainkan agensi kerajaan. Kalau kita nak terlibat, kita boleh menawarkan pada yayasan-yayasan ada keliling kita, ada yayasan budi ihsan, ada macam-macam yayasan ada keliling kita. Jadi dengan cara demikian ia lebih terkawal dan mengelakkan prasangka kepada umat Islam, baik yang menguruskan dana ataupun yang diberi dana, tak ada pilih kasih, kerana mekanisme yang ada dalam organisasi besar ini lebih teratur dan lebih kemas, dan dia lebih menepati proses yang tepat. Nasihat saya kepada tuan-tuan, akhirnya bila kita baca kisah-kisah kekuatan umat ini bukan apa, supaya memberi kepada kita satu semangat baru. Ketika Khalid Walid contohnya menghantar surat kepada Raja Parsi, amma ba'd falhamdulillahilladzi halla nizamakum wa wahana kaidakum wa faragha kalimatakum wa awhana ba'sakum wa salaba amwalakum wa azalla izzakum fa idza atakum kitabi fa aslimu tuslimu aw i'taqidu minna adh-dhimma wa ajibu ila al-jizyah. Kata Khalid Walid menunjukkan kehebatan Islam pada masa itu, menghantar surat kepada Raja Parsi. Syukur kepada Allah yang telah pun menukarkan sistem kamu yang zalim dan melemahkan tipu daya kamu dan memecah-mecahkan empayar kamu. Kalau surat aku ni sampai kepada kamu, hendaklah kamu masuk Islam. Kalau kamu tak masuk Islam, hendaklah kamu tunduk kepada kami dan bayar jizyah, kerana kami akan menerima kamu. Kalau kamu tidak buat itu semua, pilihan ketiga lah kita perang. Kami adalah satu umat yang lebih cintakan mati daripada hidup. Kerana mati, bagi kami mati syahid, Allah beri pada kamu kemuliaan jauh daripada kepenatan bekerja di bumi ini. Surat ini tuan-tuan menggigil Raja Parsi baca, tuan-tuan, menggigil. Kerana kehebatan yang daripada umat Islam. Kami pergi perang, kami cinta mati lebih daripada kamu cinta hidup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kisah lagi dalam kitab Bidayah wa Nihayah, cerita tentang Richard the Lionheart dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin umat Islam ketika berlaku perang salib yang ada di Palestin, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Tengok ya, min Richard Kalbul Asad Malik al-Injiz ila Salahuddin Al-Ayyubi Malik al-Arab. Surat daripada Richard Lionheart kepada Salahuddin, pemimpin orang Arab. Ayuhal maula, hamil khitabi haza batalun basilun sandid laqa abtalakum fi mayanil waga. Wahai ketua orang Arab, ini pembawa surat ni seorang yang berani, panglima kami. Dia pernah berperang dengan kawan-kawan kamu dalam peperangan. Kami telah mendengar Mary, seorang daripada tawanan perang, telah pun ditakluki oleh kamu dan dijadikan sebagai hamba. Dan kami minta supaya dia dikembalikan kepada kami ataupun kami akan perang dengan kamu. Kata Richard Kalbul Asad, Richard Lionheart.
Tuan-tuan, ada kisah menunjukkan Richard ni sakit tuan-tuan dalam peperangan. Sakitnya teruk, seorang doktor pun tak boleh merawat dia. Akhirnya datang merawat dia seorang lelaki Arab yang tidak diketahui siapa ke asal usulnya. Lelaki itu merawatnya sampai dia sembuh. Sebaik saja dia sembuh, lelaki itu berkata kepadanya, saya Dr. Salahuddin. Dr. Salahuddin? Saya Salahuddin Ayyubi. Rupanya Salahuddin Ayyubi bukan saja seorang pejuang, seorang alim, seorang saleh yang membaca satu hari sekurang-kurangnya 2 juzuk Al-Quran. Dan Salahuddin Ayyubi juga adalah seorang doktor, pengamal perubatan. Dan dia merawat Richard sampai sembuh. Richard berkata kepada bala tenteranya, tentera bersyarikat pada waktu itu, bersekutu dengannya, baiklah kita pulang saja kerana kita akan melawan dengan seorang yang memang tidak takut mati. Maka mereka pun berlaku satu treaty tuan-tuan ya, yang mana dikembalikan orang Kristian dan dibenarkan Kristian mengamalkan asal mereka. Salahuddin memegang tampuk kepimpinan negara Baitul Maqdis, Palestin. Surat ni kita kena baca tuan-tuan. Bagaimana Salahuddin menjawab Richard Lionheart ini, berkata bahawa sebenarnya kami tak pernah ambil perempuan tersebut. Kami tak pernah menganiayanya. Kami jauh sekali nak melakukan perbuatan haram kepadanya. Aku datang ke sini bukan sebab nak merampas harta kamu. Bukan nak merampas perempuan-perempuan kamu yang cantik. Tapi kamu yang datang ke sini merampas tanah orang Islam. Kan kebaik kalau kamu keluar pergi balik ke negara kamu daripada kamu mengadakan cerita-cerita dongeng dan palsu terhadap kami buat apa. Tegas tuan-tuan Salahuddin Ayyubi. Ini adalah lambang kehebatan Izzatul Muslim, Izzatul Mu'min, kehebatan orang-orang yang beriman zaman sebelum kita, untuk kita baca, menempati maksud yang Allah SWT sebut dekat sini. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in untum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Dan banyak lagi surat yang saya nak baca kepada tuan-tuan yang menceritakan tentang kehebatan umat Islam yang terdahulu. Terakhir saya baca untuk tuan-tuan waktu ni, satu surat yang dihantar oleh Maharaja UK, British pada masa itu, kepada Raja Andalus. Benda ini berlaku pada tahun 1002 Masihi tuan-tuan, lebih kurang 1000 tahun lalu, 978. Bahawa dalam surat ini dihantar kepada pemimpin kerajaan Andalus, Spain pada masa itu, meminta supaya mereka dibenarkan untuk hantar duf'ah, menghantar batch terpelajar di kalangan orang-orang pandai yang daripada rakyat negara UK pada masa itu, dan juga wilayah-wilayah yang ditakluki oleh British pada masa itu, United Kingdom ni tuan-tuan, untuk menghantar anak-anak mereka yang bijak-bijak untuk belajar dekat Spain. Kerana Spain merupakan pada waktu itu disifatkan seperti New York, kepada bandarnya sangat hebat pada zaman itu lagi. Tuan-tuan pergi, kami di Zaman Travel ada bawa pergi ke Spain, tuan-tuan nak pergi kita pergi tengok macam mana pada lebih 1000 tahun lalu di Spain itu telah ada lampu jalan tuan-tuan, padahal masa itu belum ada elektrik lagi. Dah ada kincir air untuk manfaatkan air sungai daripada melimpah dan mendatangkan banjir. Air itu boleh digunakan setiap waktu, dia automatik bergerak dengan sistem air di situ untuk keluarkan air dan mengalir pada pokok-pokok jadi tempat subur. Lebih 1000 tahun telah dibuat. Saya cerita benda tuan-tuan, Abdul Rafiqi dahulu buat. Jadi punya kagumnya negara UK pada masa itu, Al-Mamlakah Al-Britania, kepimpinan UK pada masa itu menaluki kawasan-kawasan di Eropah itu untuk menghantar rakyatnya yang pandai untuk belajar daripada Spain. Bagaimana cara pentadbiran, bagaimana cara saintis buat bangunan, buat jalan raya, buat sistem pertahanan. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, ini pada zaman kegemilangan Islam tuan-tuan ya. Itu sebab bila umat Islam ditewaskan di Spain, maka penulis-penulis Perancis contohnya, rekod ini ada dalam sejarah, mengatakan bahawa alangkah ruginya orang-orang Eropah kerana menghalau umat Islam keluar dari bumi Spain. Kalau ditakdirkan umat Islam berada di situ terus, tentulah kita tidak mengalami zaman kegelapan sampai 500 tahun. Kerana keberadaan umat Islam di situ, mereka menggunakan wahyu sebagai rujukan, paksi mereka. Segala benda mereka nak buat, mereka rujuk pada wahyu, pada Allah SWT, Quran, hadis. Mereka buat longitude bumi. Untuk tujuannya apa? Untuk mengukur waktu sembahyang tuan-tuan. Mereka melihat bintang, ya Allah suruh lihat bintang untuk jadi petunjuk. Mereka pun buat peta dunia. Itu sebab negara-negara di situlah yang mula-mula menjajah negara umat Islam, kerana mereka menggunakan pemetaan yang digunakan oleh kerajaan Spain pada masa itu. Dr. Fuad Siskin, seorang Turki yang sangat berpengaruh di Eropah, ya,
menulis buku-buku saintis Muslim menceritakan macam mana umat Islam punya kajian sehingga hari ini beribu-ribu lagi kajian yang dibuat oleh umat Islam pada zaman kegemilangan di Spain itu belum habis lagi dikaji oleh Barat, tuan-tuan. Lebih 1000 lagi invention yang dibuat oleh Muslim yang masih lagi belum mampu diteroka, dikaji, didedahkan oleh Barat, dan sebagainya. Mereka telah pindah tukar, mereka kata mereka yang jumpa perkara tersebut. Ketika orang mengatakan yang mula-mula terbang adalah Wilbur Wright daripada Amerika, yang mula-mula buat idea penerbangan, sebelum itu lagi berapa ratus tahun sebelum Wilbur Wright ni telah ada orang Islam, Ali Idrisi dan juga beberapa orang yang cuba untuk terbang di Spain, tuan-tuan. Mereka telah mengkaji manusia burung ini, mereka buat kajian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kemuliaan umat Islam ni terletak dengan beberapa perkara, tuan-tuan. Nombor satu, kata Al-Imam Al-Khazin dan tafsir yang pandu kepada ayat ini adalah keimanan yang jitu kepada Allah. Yang kedua, amal salih kepada Allah SWT. Yang ketiga, kekuatan persahabatan dan juga persaudaraan Islam yang ada. Itu menjadikan mereka bangsa yang kuat. Kalau kita perhatikan daripada roh ayat ini membincangkan, adalah umat Islam ini adalah umat yang bukan setakat marhumah, umat yang dikasihani oleh Allah, tapi mereka umat yang paling berpotensi untuk maju ke hadapan. Dalam kajian dibuat oleh Barat, Amerika, dalam majalah ekonomis pada ini, mereka meramalkan kuasa-kuasa yang akan bangun selepas ini. Apakah Amerika balik semula? Atau Amerika akan jatuh, menghudum? Ataupun China yang dipikirkan sebagai satu kuasa besar yang lengkap segala-galanya? Ataupun yang akan bangkit ni Poland, kerana Poland satu negara yang banyak resources? Ataupun Turki? Ataupun Islam? Turki itu Islam, tuan-tuan, tapi sengaja mereka nak pecahkan diskusi ini. Akhirnya mereka buat rumusan antara yang berpengaruh dan mereka lihat potensi besar umat Islam, kerana setiap hari bilangan penganut Islam bertambah, dan lagi ditekan Islam itu lagi banyak orang beriman dengan Islam, dan nama-nama yang lahir di kalangan negara Barat pada ini dalam birth rate menunjukkan bahawa lebih banyak nama-nama Muhammad daripada nama John sebagai contohnya. Jadi tuan-tuan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka masa ke semasa. Jadi hendaklah kita berada dalam rombongan ini, tuan-tuan. Hendaklah kita berusaha untuk masukkan diri kita dalam kumpulan yang disebut berkasih sayang, mengikut Islam yang betul, beramal saleh, mengikhlaskan niat kita kerana Allah. Ini antara peluang untuk kita memasuki kumpulan yang akan dimenangkan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, berpandukan kepada ayat surah Isra ini. Sekian dari saya, tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian. Satu doa yang saya nak pesan tuan-tuan untuk amalkan pada hari ini, satu doa yang penting. Doa ni kita baca, tuan-tuan, ya. Allahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Allahumma ghfir li ma asrartu wa ma a'lantu wa ma akhta'tu wa ma amattu wa ma alimtu wa ma jahiltu. Doa ni, tuan-tuan, bermaksud, ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan diriku sendiri, kuatkan aku dengan memberi kepadaku ilham perkara-perkara terbaik untuk kulakukan. Ya Allah, ampunkan aku pada apa yang aku jelaskan, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku tunjukkan, apa yang aku tak sengaja dan apa yang aku sengaja, dan apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu. Allahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu wa ma akhta'tu wa ma amattu wa ma alimtu wa ma jahiltu. Tuan-tuan ada buku ni pun bagus. Buku doa daripada Al-Quran juga Sunnah, tulisan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, terbitan pustaka Imam Syafi'i. Allahumma qini syarra nafsi wa'zim li ala arsyadi amri. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu wa ma akhta'tu wa ma amattu wa ma alimtu wa ma jahiltu. Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan diriku sendiri, kuatkan aku dengan pedoman yang paling baik daripadamu, ilmu yang kau berikan, ilham yang kau campakkan dalam hatiku. Beri aku keampunan atas segala yang aku sembunyikan dan apa yang aku zahirkan, apa yang aku tak sengaja dan apa yang aku sengajakan, apa yang aku ketahui ataupun aku tak ketahui. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit santapan rohani pada pagi ini. Dan Allah beri pada kita kejelasan bagaimana nak beramal dengan ayat-ayat yang indah ini, bagaimana nak meletakkan diri kita dalam posisi yang betul pada zaman yang penuh dengan ujian seperti yang kita lalui sekarang ni, tuan-tuan. Bahawa Ibn Umar berkata pada zaman Rasulullah dahulu, mereka bila dapat satu peluang, mereka melihat diri mereka tidak berhak untuk mendapatkannya, sehingga diberikan kepada
umat, kawan, sahabat yang lain. Mereka mendapati lebih patut mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka. Tapi akan tiba zaman nanti seorang melihat peluang dan sanggup membunuh saudaranya untuk mendapatkan peluang tersebut, sanggup menganiaya, sanggup memfitnah, sanggup mengadakan apa sahaja kerja yang penting dia dapat peluang itu dan menghapuskan peluang orang-orang lain. Zaman fitnah ini sudah bermula, tuan-tuan. Semua orang buat perkara bukan lagi kerana Allah, bukan lagi persaudaraan Islam, tapi buat untuk kepentingan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, tuan-tuan ya. Salah satu Ramadan punya matlamat adalah untuk maqasid Ramadan adalah untuk bangunkan jiwa kasih sayang kepada orang lain, melihat bantuan kepada orang lain. Tapi bantu yang dimaksudkan dengan zakat, dengan bantu orang dekat-dekat kita. Jangan buka aib orang Islam. Madailah apa yang kita lihat itu, biarlah kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bantu dalam ruang lingkup yang kemampuan kita, tanpa perlu mewar-warkan dan menunjuk pada orang. Takut dengan apa yang dilakukan itu akan mengundang sifat riak dalam diri, mengundang sifat ujub, mengundang sifat keakuan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, setakat itu saja dulu untuk renungan kita pada pagi yang mulia ni. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda'na. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا أنجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Wahai Tuhan kami, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada hari ini yang sesat, melainkan Kau tunjukkan jalan yang betul kepadanya. Yang menzalimi diri, melainkan Kau tunjukkan jalan untuk keluar daripada kezaliman itu. Jangan ada seorang pun yang sakit, melainkan Kau sembuhkan. Jangan ada seorang pun yang memiliki aib, melainkan Kau tutupkan. Jangan ada seorang pun yang jahil, melainkan Kau beri ilmu padanya. Janganlah ada seorang pun yang belum memiliki pasangan, melainkan Kau gunakan untuknya sama ada suami yang salih ataupun isteri yang salihah, akan bahagiakan hidup dan juga akhiratnya ya Allah. Jangan ada seorang pun yang belum memiliki anak, melainkan Kau berikan kepadanya zuriat yang salih yang salihah yang akan bahagiakannya, menambat kasih sayang sama mereka, menjadi legasi kebaikan jariah untuk mereka sebelum mereka wafat nanti ya Allah. Jangan ada seorang pun yang akan musafir dan Kau semat pergi dan baliknya. Jangan ada seorang pun yang jahil melainkan Kau beri ilmu kepadanya. Jangan ada seorang pun yang punya hajat dunia ataupun akhirat sebagai baik untuknya, melainkan Kau berikan kepadanya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ada manfaat, ada dapat diamalkan. Jangan lupa ya, sebelum beredar pada pagi ini untuk follow dan like Facebook Zahazan Travel. Dan jika tuan-tuan ada peluang untuk travel selepas musim PKP nanti, sama ada inbound dalam negeri ataupun luar negara, marilah bersama dengan Zahazan Travel. Kalau tuan-tuan ada grup, dan setiap sumbangan tuan-tuan, bukan sumbangan, ajakan tuan-tuan atau promosi tuan-tuan, kita akan berikan reward kepada tuan-tuan. Ini sistem wakalah juala yang ada dalam Islam, kebenaran untuk kita bersama. Tuan-tuan boleh recommend ke kami, insya-Allah kita boleh bekerjasama. Dan kami ada trip pergi ke Balkan, ke Baitul Maqdis, Balkan ke negara-negara timur yang pernah berada di bawah naungan Osmania dahulu. Cantik negaranya, indah, cantik tuan-tuan. Alhamdulillah dah beberapa kali kami anjurkan perjalanan ke sana, dan perjalanan kita bukan setakat perjalanan biasa, tapi perjalanan penuh dengan tafsiran, perjalanan penuh dengan pengisian insya-Allah. Dan setiap target kita perjalanan itu ada surah-surah yang kita bincangkan dan kita manfaatkan sesi perkenalan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kami pun pernah pergi ke, contohnya ke Aceh, belajar tafsir surah Al-Mulk kat sana. Kita nak pergi ke Lombok, ke Kundasang, ke Uzbekistan pada bulan 10 insya-Allah. Dan tak lupa juga bagi mereka yang menyediakan umrah, di Zahazan Travel ada menawarkan perjalanan penuh dengan pengisian dan tarbiyah insya-Allah. Bukan setakat umrah, tapi umrah dengan tarbiyah. Jadi harap tuan-tuan sudi untuk like dan follow
Facebook Zazan Travel dan Instagram Zazan Travel, dan tolonglah share dan panjang-panjangkan video ini kepada seramai umat Islam. Mudah-mudahan kita tak mampu menyampaikan, tapi apa yang disampaikan dalam video ini memberi manfaat kepada orang-orang lain keliling kita. Setakat ini saja. Terima kasih kepada Syafiq Murad. Nampaknya doa yang saya wasiatkan tadi telah dimasukkan. Nanti boleh scroll ke atas dan salin dan amalkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.